Sempena Hari Wanita Sedunia hari ini, Kedutaan Amerika Syarikat di Kuala Lumpur memberi penghormatan kepada pengasas Pusat Memerangi Rasuah dan Kronisme atau C4, Cynthia Gabriel sebagai calon untuk Anugerah Wanita Berani Antarabangsa 2022. Sebelum ini, antara calon dan pemenang dari Malaysia termasuk Kira Yusri, Ambiga Srinivasan, Indira Gandhi dan Nisha Ayub. Tapi untuk tahun ini pula, Cynthia Gabriel dicalonkan atas sumbangannya menyokong kerja-kerja memerangi rasuah dan mengangkat prinsip hak asasi manusia dan good governance. Dan untuk cerita jam ini, kita nak terus bersama dengan Cynthia Gabriel untuk kongsikan reaksinya sebagai calon Anugerah Wanita Berani serta sedikit perkongsian sempena Hari Wanita Sedunia. Terima kasih Cynthia. Pertama sekali, tahniah. Ini pastinya satu penghormatan besar dan saya kira tepat pada masanya apabila kita nak menyambut Hari Wanita Sedunia, International Women's Day. Bagaimana reaksi Cynthia mendapat berita tentang pencalonan atau nomination ini? Terima kasih banyak sebab penghargaan ni memang tidak disangka dan penghargaan ni adalah memang tepat pada masa ya kerana ada banyak cerita dan skandal yang keluar di negara kita dalam bulan dan tahun sebelum ni dan kerja memerangi rasuah tu menjadi sesuatu cabaran yang cukup susah, yang cukup hebat ya dalam negara ini di mana landscape tu tidak berapa positif untuk menjayakan perjuangan anti korupsi ini sebab ada banyak risiko yang terlibat dan kalau kita ni wanita yang terlibat dalam perjuangan tu itu akan menjadi satu cabaran yang lebih sebab kita ada banyak isu ya dari segi keluarga, anak dan sebagainya tetapi perlu membuat juga kerja yang dilakukan oleh beberapa aktivis yang memang terlibat dalam kerja good governance, anti-corruption dan juga hak asasi manusia. So penghargaan ni saya harap boleh memberi motivasi kepada anak muda kita untuk meneruskan perjuangan ni supaya pada satu hari yang akan datang tu negara kita akan menjadi telus, akan menjadi free of corruption, bebas daripada korupsi. Tetapi landscape kita tu kita perlu bersama-sama untuk menjayakan supaya whistleblower yang ada sekarang ni tidak akan terasa macam takut ataupun tercabar untuk expose corruption terutama sekali oleh pihak-pihak yang berkuasa ya yang ada banyak kuasa. So ini adalah satu penghargaan bukan sahaja kepada saya tetapi untuk semua aktivis hak asasi manusia dan anti rasuah di Malaysia ni yang semakin bertambah. So ini adalah tepat pada masa dia. Pandangan Cynthia bercakap tentang usaha memerangi pencegahan rasuah itu, apa sebenarnya ataupun apa mungkin sumbangan dan jasa wanita dalam usaha memerangi rasuah itu yang mungkin orang ramai tidak tahu, mungkin melihat kepada peristiwa-peristiwa sebelum ini di mana agaknya sumbangan itu perlu kita lihat dan lebih hargai. Sumbangan tu memang ada banyak. Dalam tahun 2021 tahun yang lepas tu memang ada ramai wanita yang juga keluar ya untuk expose beberapa cabaran dan isu semasa dari segi isu alam sekitar dan juga isu deforestation seperti yang berlaku di Pahang dan juga isu-isu yang lebih sensitif seperti isu institusi awam yang telah pun ada banyak skandal ya dari Bank Negara sampai SPRM dan sebagainya yang perlu accountability yang lebih. Kalau kita tengok ramai daripada mereka yang bersuara itu memang wanita dan saya rasa wanita itu ada satu kuasa ya yang lebih sebab kena juga memberitahu apa yang berlaku walaupun salah guna itu memang ada dan kita tidak boleh senyap dan sunyi sebab ini menjadi satu tanggungjawab yang besar untuk menjayakan sesuatu negara ataupun sesuatu society dan sesuatu kumpulan. So saya rasa sumbangan wanita itu memang sangat-sangat besar. Ada banyak pemimpin-pemimpin dari masyarakat madani juga yang telah memberi sumbangan yang besar dan kebanyakan daripada mereka tu memang wanita juga. So hari
International Women's Day hari ini adalah satu hari yang sangat penting ya untuk memberi motivasi yang lebih kepada anak muda, kepada aktivis-aktivis muda untuk meneruskan perjuangan good governance, perjuangan hak asasi manusia dan juga untuk memberi lebih suara dalam arena politik. Ini menjadi sangat penting untuk menggubal polisi, menggubal hak dan juga undang-undang yang lebih telus dan undang-undang yang lebih balance. Pandangan Cynthia, di manakah negara kita berada sekarang dalam memperkasakan hak wanita? Saya rasa memang ada beberapa langkah ke depan yang telah pun berlangsung dan juga implementasi itu memang ada, tetapi komitmen dia perlu dipertingkatkan lagi, terutamanya dalam isu corporate, isu corporate leadership. Itu menjadi satu arena yang sangat penting untuk memberi lebih peluang kepada wanita-wanita untuk menanggung lebih position yang memberi kepimpinan itu adalah sangat penting. Yang kedua itu dalam arena politik ataupun decision making, dan ini menjadi sangat penting supaya persediaan untuk membawa wanita itu ke dalam arena-arena ini memang sangat penting. So masyarakat madani, isu pendidikan di sekolah tu menjadi sangat penting untuk memberi peluang yang sama untuk menjadikan isu wages dan juga gaji wanita tu perlu bersama. Satu lagi kemenangan yang berlaku tahun lalu adalah isu citizenship ya bagi anak-anak wanita yang lahir di Malaysia tu, di luar Malaysia tu sekarang sudah pun diberi satu penghargaan ataupun a new recognition, dan ini adalah sangat penting untuk kita cuba membawa undang-undang kita kepada satu tahap yang lebih berjaya bagi kedua-dua wanita dan lelaki. Ya, akhir sekali Cynthia sudah lama berkecimpung dalam bidang advokasi, khususnya memperjuangkan good governance. Pandangan Cynthia, bagaimana good governance ini dapat kita translate kepada memperjuangkan dan memperkasakan hak wanita? Isu good governance ni adalah isu yang sangat mencabar. Isu good governance ni adalah isu yang memberi cabaran yang sangat besar because it is very male dominated. Dari isu corporate governance, isu political governance dan sebagainya, ada sangat dominasi dari segi isu domination of men. Dan ini adalah menjadi satu cabaran yang besar sebab kerja itu adalah kerja untuk membawa accountability, kerja untuk membawa ketelusan dan kerja untuk memerangi rasuah. Ini adalah cabaran yang sangat penting bagi wanita memberi suara yang lebih kepada polisi yang lebih adil, kepada isu good governance yang perlu diperkasakan lagi. So ada juga banyak wanita yang memang perasuah ya, bukan semua wanita tu sangat baik. So sebab tu kita perlu bersama-sama untuk memperkasakan lebih suara wanita itu untuk menjayakan isu good governance dan anti rasuah, walaupun it's very daunting, walaupun dia menjadi satu isu where ada banyak suara lelaki itu yang mungkin membawa intimidasi juga, tetapi itu sangat penting untuk kita bersama-sama kita berwibawa ya dengan knowledge, dengan information base dan sebagainya untuk membawa polisi yang lebih adil kepada wanita dan lelaki bersama. Baik, terima kasih. Itu tadi Cynthia Gabriel, pengasas Pusat Memerangi Rasuah atau Kronisme atau C4, dan tahniah sekali lagi atas pencalonan untuk Anugerah Wanita Berani Antarabangsa 2022. Itu sahaja perkongsian untuk cerita jam ini, tapi jangan ke mana-mana. Selepas ini kami menjangkakan pengumuman oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, dijangka membuat beberapa pengumuman penting dalam sidang medianya yang dijangka bermula pada 5.30 sebentar lagi. Itu sahaja untuk cerita jam ini bersama saya Nala Huda. Kita jumpa lagi. Salam hormat.